Assalamualaikum Azia. Waalaikumsalam. Kak Syida ada Ada je. Kejap. Kak Syida tengah nak transfer pergi apa, nak pasangkan slide masuk ke Zoom. Kejap ya, kejap tau. Bagi masa kejap ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berdengar suara saya Boleh dengar. Alhamdulillah. Baik. Tunggu sekejap ya. Kak Syida tengah setting Baik. untuk slide. Khabar Ustaz Azia sihat Alhamdulillah. Kak Syida berada di luar kawasan tu. Oh ya ke? Masya Allah. Bercuti? Di Perak. Alhamdulillah. Kampungnya ke? Kak Syida balik kampung. Kak Syida. Azia, sekejap ya, tengah saya tekan benda ni, kejap je. Kalau tak Sekejap ya Ustaz, saya tengok ramai. Ramai tak? Ya, kejap.
Kita baru ada 10 orang ya Ustaz ya. Kita tunggu sekejap ya. Ya, baik. Assalamualaikum semua, minta maaf yang lambat sikit. Ya. Sebab di sini line dia tak apa okey sangat. Kalau Kansa ni slow sikit internet dia. So insyaAllah kita boleh mulakan Ustaz ya, Azia. Boleh, macam mana Kak Syeda? Boleh mula ke? Boleh mula ke Ustaz? Azia, boleh mula dah ke? Dah ramai orang? Boleh mula ya. Kak Syeda sebab line tak apa kita kat sini, dia slow sangat internet kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita teruskan kuliah online pada pagi ini. Kita serahkan kepada Ustaz lah untuk meneruskan tajuk hari ini, ikhlab dan ifak hakiki, insyaAllah. Persilakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Azia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat bersama lagi dalam pertemuan kita, iaitu dalam siri pengajian kuliah tajwid. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan ataupun untuk memberkati majlis kita pada pertemuan pada pagi ini, kita mulakan dulu dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Ataupun di kampung atau di mana-mana sahaja tempat kita berada, alhamdulillah. Kalau di mana juga berada boleh kita join ataupun dapat kita bersama dalam pengajian secara online ni. Itulah kelebihan dia, itulah hikmah dia, pengajian secara virtual ni, secara online ni, di mana-mana sahaja kita boleh buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, para muslimin muslimat, insya-Allah pada pertemuan hari ini untuk memulakan kita punya manfaat daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW, khususnya berkenaan dengan fadilat Al-Quran. Satu hadis yang kita akan ambil, yang kita akan dengar pada pagi ini, An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, la an taghduwa
fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli 100 rak'ah wala an taghdu fata'allam baban min al-'ilm umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalli alf rak'atin atau kama qala. Hadis riwayat Ibnu Majah yang bermaksud daripada Abi Dzar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya pemergianmu pada waktu pagi dan mempelajari satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagimu daripada mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Pemergianmu pada waktu pagi dan mempelajari satu bab daripada ilmu yang kamu berpeluang untuk amalkan atau tidak berpeluang untuk diamalkan adalah lebih baik daripada kamu mengerjakan 1000 rakaat solat sunat. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Itu hadis yang telah kita kongsikan pada pagi ini, yang menyebutkan bahawasanya kelebihan bagi orang-orang yang berusaha ataupun yang keluar berpagi-pagi untuk mencari ilmu atau untuk mempelajari ilmu. Jadi tidak disebutkan di sini ilmu apa, tidak disebutkan ilmu fiqh ke, ilmu Al-Quran ke, ilmu tauhid ke, tidak disebut dalam hadis ini, tetapi Nabi sebut keluarnya satu orang pada waktu pagi untuk mempelajari satu ayat daripada kitabullah, bermakna apa yang disebutkan sebagai hukum Allah daripada Al-Quran, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia ini. Bagaimana kita mempelajari satu benda mengikut syariat Allah, mengikut hukum Allah, maka itulah yang diberikan kelebihan bagi seseorang itu lebih daripada dia mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Subhanallah, inilah kelebihan yang Allah berikan, betapa besarnya ilmu yang Allah beri kepada kita, betapa luasnya rahmat Allah, dan ilmu Allah ini tak boleh kita nak tandingi dan begitu besar, sehingga kita bukanlah kita menyebutkan ilmu itu adalah daripadaku, tetapi ilmu itu daripada Allah. Kita adalah insan yang dipinjamkan Allah untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi apa-apa ilmu pun bukan milik kita tapi milik Allah, maka dipinjamkan. Bila-bila masa Allah nak tarik, Allah tarik. Itulah kita kena faham keadaan di mana Allah berikan kebaikan pada seseorang atau sebaliknya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sebagai tazkirah ringkas kita dalam pertemuan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat sedikit. Baik, ini iaitu iqlab dan juga ikhfa. Sebenarnya tajuk ini agak orang kata apa, sebenarnya berat juga, bukan maksudnya panjang juga, tetapi saya cubalah untuk kita jadikan sebagai satu tajuk yang mudah untuk kita faham dalam konteks ataupun dalam tempoh 1 jam yang kita ada ini. Jadi insya-Allah tajuk yang pertama pada pagi ini ataupun pertemuan di awal iaitu iqlab. Baik, kita dah belajar dalam bab nun sakinah. Pertemuan yang lalu kita dah masuk dalam bab nun sakinah dan tanwin, iaitu pada tajuk izhar halqi kan, dan juga apa satu lagi, izhar halqi, idgham, idgham ma'al ghunnah dan juga idgham bila ghunnah. Itu telah kita masuk dalam pertemuan yang lalu. Hari ini menyambung lagi 2 hukum dalam bab nun sakinah dan juga tanwin, iaitu iqlab. Okey. Baik, kita tengok iqlab. Terus kepada slide. Terima kasih Kak Syidah yang walaupun berada di Perak atau di mana-mana di kampung beliau sudi untuk berkongsikan slide ini. Saya masih lagi tak dapat untuk kongsikan slide. Saya bimbang takut gelap nanti. Jadi terima kasih Kak Syidah sekali lagi. Pengertian. Okey, baik. Pengertian iqlab. Iqlab ni iaitu dari segi bahasa tukar. Menukarkan nun sakinah kepada mim. Itu maksud iqlab. Iqlab ni tukarlah. Kita biasa dengar hukum iqlab dalam Al-Quran, tukar dari segi bahasa. Okey. Tukar apa? Tukar nun sakinah itu kepada mim. Okey.
Dari segi istilah ilmu tajwid, apabila nun sakinah, nun yang mati bertemu atau berjumpa dengan ba, dengan huruf ba, ditukar menjadi mim. Ditukar menjadi mim. Apa yang tukar jadi mim? Bukan ba tukar jadi mim, tapi nun yang beserta ikhfa. Ini perbincangan ni sebenarnya panjang. Cuba jelaskan sedikit sebanyak. Jadi nun sakinah bertemu ba ataupun tanwin bertemu ba, apabila bertemu dia ditukar menjadi mim. Okey. Nun itu ditukar menjadi mim, dibaca dengan dengung. Maknanya iqlab ni hukumnya dengung lah. Beserta dengan ikhfa. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa maksud ikhfa dalam iqlab ni? Ini penting untuk kita fahami supaya tidak menjadi suatu perselisihan ataupun pertelingkahan. Ikhfa dalam bacaan iqlab ni apa maksudnya? Dalam kitab-kitab tajwid kita akan jumpalah walau macam mana definisi dia pun, istilah dia, pengertian dia akan ada ditulis dengung tu dengan ikhfa atau berserta dengan ikhfa. Jadi saya tidak bercadanglah untuk orang kata cerita panjang bab ikhfa ni, tapi secara ringkasnya begini. Dalam bab bacaan iqlab, ikhfa yang disebutkan ini sebenarnya bila para ulama, para asatizah kita kaji, rupa-rupanya dalam bab ikhfa ini, iqlab ini tidak ada disebut sebenarnya di dalam kitab-kitab yang seperti ikhfa yang mungkin kita sedia faham. Sebab itu apabila saya ada yang bertalaki dengan saya bacaan iqlab, ataupun bila mana saya memberitahu tentang bacaan iqlab ini, dia adalah bacaan yang perlu sebenarnya dirapatkan bibir. Perlu dirapatkan bibir. Barangkali mungkin kita memegang satu ataupun jenis bacaan iqlab ini kita memegang bahawasanya bacaan ikhfa itu perlu, iqlab itu perlu dibaca dengan ikhfa, maknanya tidak direnggangkan bibir. Jadi pendapat mengatakan bacaan iqlab ini perlu ikhfa itu sebenarnya bukan ikhfa di mana kita perlu merapatkan bibir. Ini saya cuba ringkaskan kesimpulan dia lah, ataupun dia punya setelah diteliti dari segi orang kata pendapat daripada daripada karangan para asatizah kita, para ulama-ulama kita menyebutkan tentang bacaan iqlab ini. Dan secara mudahnya bacaan iqlab ini saya boleh sebutkan ada dua lah cara bacaan. Jadi terpulang pada tuan nanti kita akan tengok insya-Allah secara detail lagi selepas ataupun slide daripada ini. Cuba terus pada slide yang seterusnya, Syidah. Itu dari segi pengertian. InsyaAllah kita masuk lagi. Cara bacaan, okey. Setelah diteliti dan diambil dari perbincangan ulama dalam kitab tajwid yang muktabar. Jadi banyaklah kitab ulama tajwid yang muktabar, daripada kitab Abu Amru Ad-Dani, kitab Imam Al-Jazari, dalam kitab An-Nashru, berbagai lagi lah. Ini disusun oleh ulama-ulama dalam bab qiraat ni. Setelah diteliti wujudnya itbaq kedua bibir ketika menyebut iqlab, tapi ditutup secara ringan. Ini kesimpulannya lah. Kesimpulannya kita ni untuk orang kata pengajian secara umum ini, secara awam ini, saya tidak menyebutkan secara detail apakah dia punya pengaruh Al-Jazari, apakah daripada pengaruh ni secara mengubah bacaan iqlab yang pada asalnya sebenarnya dirapatkan, ditutup, tapi dibuka, iaitu Syekh Amir Uthman Asy-Syarqawi, Syekh Amir Uthman Asy-Syarqawi, ulama Mesir yang telah dia ijtihad dengan kefahaman dia bahawasanya iqlab itu perlu dibuka. Jadi setelah itu
kisah dia di akhir orang kata apa hayat dia telah membetulkan bacaan iqlab ini adalah kisah yang panjang. Jadi secara kesimpulannya bila diteliti daripada kitab-kitab ulama tajwid yang muktabar para qurra, rupa-rupanya ada itbaq, wujudnya itbaq. Itbaq ni apa dia tuan-tuan? Itbaq ni maknanya tutup lah, tutup. Kalau kita masih ingat kita belajar antara sifat huruf ada itbaq, merapatkan bibir lah itbaq, bertemu dua bibir. Okey, ketika menyebut huruf itu. So iqlab rupanya ada itbaq. Okey. Tidak benar sangkaan para qurra dalam tafsiran bacaan ikhfa adalah dengan membuka sedikit bibir atau menyangka bahawa ikhfa di situ adalah sama seperti ikhfa hakiki. Okey. Jadi bukan kita nak menyebutkan qurra ini tidak pandai ataupun kita kata qurra ini salah dari segi tafsirannya, tidak. Tapi inilah kalau disebutkan sejarah dia mengambil daripada qurra' yang terdahulu, rupa-rupanya di sana ada wujudnya itbaq, ada wujudnya pertemuan di antara dua bibir ketika membaca iqlab. Okey. Jadi sebab banyak dalam kitab tajwid yang terkini yang mengatakan perlu direnggangkan. Jadi itu bacaan iqlab. Jadi sepakat para qurra dalam bacaan iqlab ni ada 3 perkara. Dia sepakat dalam 3. Benda ni sebenarnya kecil saja, benda khilaf ni sebenarnya bukan besar pun, sama ada tutup rapat ataupun kena renggang. Macam tu je. Tutup ataupun renggang, itu je isu dia, khilaf dia. Tapi ulama-ulama ni qurra ni mereka hebat sehingga mereka bincangkan benda ini begitu teliti, begitu teliti mengambil bacaan, mengambil dalil daripada kitab-kitab tajwid. Sepakat para qurra dalam bacaan iqlab ada 3 perkara. Dia sepakat 3 benda. Yang pertama, dengung mim di sisi ba. Itu memang sepakat. Sepakat ni dengung mim di sisi ba. Maknanya bila bacaan iqlab mesti ada dengung. Okey. Yang kedua, mesti tukar nun kepada mim. Ditukar nun kepada mim lah. Itu iqlab lah. Macam kita baca doa ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan, yang menukar. Itu muqallibal qulub. Ditukar, qallaba, ditukar nun kepada mim. Dan yang ketiga sebutannya adalah itbaq. Sebenarnya perlu ada pertemuan dua bibir. Cuma isunya sama ada kena rapat ataupun kena renggang. Begitu kena renggang. Okey, terus kepada slide yang seterusnya Kak Syida. Okey. Huruf bagi iqlab ni satu saja, iaitu ba. Dan iqlab ini berlaku dalam satu atau dua kalimah. Okey, berlaku dalam satu atau dua kalimah. Maknanya dia boleh berlaku nun mati atau nun bertemu ba sama ada dalam satu kalimah ataupun dalam dua kalimah. Okey. Terus Kak Syida. Okey, contoh Contoh saya bacakan di sini Okey. Jadi macam mana Ustaz bacaan iqlab tadi? Macam mana setelah orang kata nak dibaca itbaq tadi, bagaimana? Maka saya mendapati apa yang saya ambil juga daripada guru saya, maka kita membaca secara mesti bertemu dua bibir bila mana menyebut bacaan iqlab. Namun begitu kalau sesiapa yang membaca dengan seperti mana yang dia baca, iaitu merenggangkan bibir, maka itu ada juga pendapat. Jadi saya tidak kata yang itu salah. Benda ini bila dah menjadi khilaf begini, maka kita boleh amal dah dulu. Tak perlu kita bergaduh, tak perlu kita menyalahkan orang ni betul, orang ni salah. Tidak. Bacalah selagi mana ada pendapat mengatakan begitu. Cuma saya cenderung kepada pendapat ataupun mengambil bacaan iqlab itu perlu dirapatkan ke bibir dalam keadaan mim yang ringan sebenarnya. Dalam keadaan mim yang ringan. Bukan mim yang rapat seperti bacaan idgham mithlain tu. Mesti bacaan yang mim yang ringan. Bertemunya dua bibir dalam keadaan mim yang ringan. Kita tengok contoh bagaimana bacaannya. Di sini ada 3 contoh. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Gitu وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Okey. Jadi tanwin bertemu ba itu hukumnya iqlab, dengung dan ditukar nun ataupun tukar tanwin kepada huruf mim. Okey. Dan dibaca berserta dengan dengung, dan ikhfa di situ bukan ikhfa seperti ikhfa hakiki, tapi ikhfa dalam kitab tertentu menyebut ikhfa majazi. Ada disebut ikhfa al-majazi. Majazi. Dia bukan ikhfa secara hakikatnya, secara hakikinya sembunyi.
tapi secara majaz. Okey. Yang kedua, mim ba'di mitsaqih. Mim ba'di. Jadi pertemuan itbaq itu perlu mim ba'di mitsaqih, bertemu itbaq. Dan yang ketiga, ambihum. Ambihum. Itu bacaan bagi iqlab. Okey. Nah, itulah. Okey. Boleh tuan-tuan harap-harap dapatlah. Ini semua perlu ditalaki sebenarnya. Perlu di orang kata apa, ditafsirkan oleh guru kita supaya kita tidak membaca bacaan ikhfa itu secara salah perlu dibaca dengan bertalaki atau ditafsirkan oleh guru kita Okey, terus kepada ayat slide seterusnya. Oh, habis dah ikhfa. Masya-Allah habis dah. Saya pun tak tahu ikhfa dah. Okey. Sebelum kita masuk ikhfa, jadi apa yang telah saya sebutkan dalam bacaan iqlab tadi, secara kesimpulannya, bila mana kita baca iqlab ialah kita mestilah membaca yang pertamanya seperti mana yang telah disebutkan dalam kitab ulama tadi, mesti ada dengung ketika mana membaca iqlab. Dengung mim di sisi ba tadi. Yang kedua mesti ditukarkan nun kepada mim, dan mim yang ditukar itu adalah mim kita panggil sebagai mim yang ringan lah dan itbaq, sebutan yang ketiga adalah itbaq, bertemuan di antara dua bibir ketika mana bertemu membaca iqlab. Bukan yang menjadi masalah ialah apabila ada suruhan untuk membuka bibir. Min macam ikhfa haqiqi. Itu sebenarnya tidak ada kalau diperiksa dalam kitab-kitab ulama ni, sebenarnya tidak ada bacaan begitu Sebenarnya perlu dibaca dengan apa yang telah kita sebutkan tadilah. Apapun perlulah kita ambil bacaan ini secara talaki atau musyafahah daripada guru-guru kita yang kita mutqin, guru-guru kita yang kita yakin pada bacaan mereka okey. Jadi kedua-duanya ataupun dua cara bacaan ini sebenarnya khilaf, jadi boleh diamalkan, tidak perlu kita bergaduh Okey, itu iqlab. Satu saja huruf iaitu ba, iaitu bacaan ditukarkan nun kepada mim baik. Kalau ada soalan mungkin boleh tanya di akhir nanti insya-Allah melalui chat ni tuan-tuan kalau ada soalan boleh tanya boleh tanya. Okey. Kita nak masuk pada ikhfa sebab kita masa sampai pukul 10. Ikhfa tajuk seterusnya. Silakan Kak Syida yang bawa. Okey, pengertian dari segi ikhfa. Yang pertamanya bahasa, dari segi bahasa biasa kita jumpa dalam kitab tajwid memang ada dua pengertian, bahasa atau istilah. Ini biasalah dalam kitab-kitab tajwid atau kitab-kitab apa ni betul-betul lah. Dari segi bahasa, pengertiannya ialah menyembunyikan ikhfa. Macam tadilah iqlab, menyembunyikan. Kita kata ikhfa itu apa? Menyembunyikan. Istilah, saya salah aja. Istitlah pula. Tak perasan pula. Istilah tu. Okay. Bacaan bersifat di antara, alamak saya tak nampak lah dia punya skrin tu. Sebab ada tepi. Bacaan bersifat di antara izhar dan idgham tanpa tasydid. Okay. Pada huruf yang sukun beserta dengung. Okey. Bacaan bersifat di antara izhar dan idgham tanpa tasydid pada huruf yang sukun dengan dengung, beserta dengung. Okey. Kadang orang baca ayat teori ni dia tak faham, tapi bila praktikal macam tu punya, mudah je So ikhfa ni dia antara izhar dan idgham. Dia antara izhar apa jelas idgham ni menggabungkan. So dia antara dua, dia di tengah-tengah. Okey. Dia tak boleh baca izhar, tak boleh baca jelas. Tak boleh juga baca idgham, menggabungkan terus, tak boleh. Kerana apa? Adalah kerana sebab dia kerana sebab sifat-sifat huruf tadilah. Okey. Tanpa tasydid, maknanya tidak ada huruf sabdu lah pada huruf yang sukun, pada huruf yang sukun, huruf yang mati dengan beserta dengan dengung. Maknanya dia ada dengung tanpa bertasydid. Tanapa pula maksud. Salah aja lagi Tanpa bertasydid. Pada huruf sukun ialah untuk membezakan dengan hukum idgham yang terdapat tasydid. Okay. Jadi kalau hukum idgham kita perhatikan adanya tasydid. Okay. Adanya huruf adanya bersabdu pada huruf yang datang selepas daripada huruf nun mati atau tanwin menandakan ia adalah idgham. Tapi ikhfa tidak ada Okey, itu dari segi pengertian. Kita cuba tengok sedikit lagi ataupun slide seterusnya.
Tiga perkara asas bagi menyempurnakan ikhfa. Okey. Ikhfa di sini ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki lah, bukan ikhfa majazi atau bukan ikhfa syafawi ya, bukan ikhfa hakiki. Menyebut nun atau tanwin pada ikhfa hakiki dan menyebut mim pada ikhfa syafawi di antara izhar dan idgham. Okey, tiga perkara asas bagi menyempurnakan ikhfa. Yang pertama, mestilah kita menyebut nun atau tanwin pada ikhfa hakiki. Itu maksudnya dalam bab ikhfa hakiki ni adalah nun dan tanwin. Adapun pada ikhfa syafawi itu pada hukum mim matilah yang akan kita jumpa dalam bab mim mati nantilah ya. Maknanya pertama mesti kena sebut dulu nun atau tanwin itu. Bukan mim di antara izhar dan idgham lah ikhfa. Ini cara bacaan ni ada ikhfa ni. Dia baca bukan ikhfa, dia jadi izhar. Dia jadi izhar ataupun jadi idgham. Salah lah. Yang kedua, perkara asasnya tanpa diidghamkan pada huruf yang diikhfakan. Memanglah bila kita baca ikhfa, maka kita tidak boleh menggabungkan, tidak boleh idghamkan pada huruf yang huruf itu ada asbab dia, ada sebab dia, maknanya ada yang berjauhan dengan nun mati. Ingat kita pernah bicarakan dalam bab idgham, bab izhar tu kenapa dia diizharkan, dijelaskan kerana dia jauh daripada, dia tabaud, dia jauh daripada nun mati. Kenapa dia diizhar, kenapa dia diidghamkan? Kerana dia berdekatan dengan huruf nun dengan nun mati, maka untuk memudahkan bacaan dia digabungkan, diidghamkan. So ikhfa ni dia tidak jauh dan tidak terlalu dekat. Maka itulah cara bacaan ikhfa. Yang ketiga, dengung mengikut jenis huruf yang berada selepasnya. Dengung mengikut jenis huruf yang berada selepasnya. Ini juga penting untuk kita baca. Kita baca ikhfa nanti macam mana. Dengung tu yang pertama, kemudian mengikut jenis huruf yang berada selepasnya. Inilah yang akan kita bincangkan dalam bab ikhfa. Okey. Dia ada huruf-huruf yang istifal, ada huruf-huruf isti'la. Dengung juga. Dengung ni sebenarnya berapa harakat sebenarnya dengung ni. Dalam kitab-kitab tajwid ada juga menyebut dengung ni 2 harakat. Kita pun biasa dengar dengung 2 harakat. Jadi tuan-tuan, sebenarnya dengung ni dia asas yang disusun oleh ulama 2 harakat ini adalah nak menyebutkan bahawasanya bacaan itu perlu dibaca dengan dengung. Tetapi sebenarnya bila kita perhatikan, bila bincangkan bab dengung ni sebenarnya dia lebih daripada 2 harakat. Kita boleh kata lebih tepat dengung itu 3 harakat. Sebab dengung ini, kadar dengung ni sebenarnya Nabi SAW tidak pernah sebut pun 2 harakat bagi dengung kan. Tidak pernah sebut pun dalam dalil, dalam hadis tentang bacaan dengung itu kadarnya 2 harakat, ataupun kita tak jumpa dalam hadis-hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha ke bacaan Nabi itu dengung 2 harakat dan seumpama dengannya. Tetapi dan kesempurnaan dengung itu sebenarnya lebih daripada 2 harakat sebenarnya. Dia adalah lebih kepada 3 harakat. Jadi untuk kesempurnaan dengung, bila pun kalau mengatakan dengung 2 harakat tu tidak salah. Cuma bila kita baca, kita akan dapati rupanya dengung yang sempurna itu lebih daripada kadar 2 harakat. Dia tak sama seperti dengung pada mat asli, tak sama. Mat asli kita baca dengan dengung 2 harakat. Mat asli kita baca mat dengan 2 harakat. Tapi ada pun dengung sebenarnya dia tidak sama seperti kadar harakat mat asli, iaitu 2, tetapi sebenarnya adalah 3 untuk kesempurnaan dengung. Okey. Baik, itu 3 asas bagi menyempurnakan ikhfa. Okey, tak faham lagi tu sebab teori lagi kan. Kena tengok balik secara praktikal. Terus kepada slide seterusnya Kak Syida. Okey, huruf-huruf ikhfa ni ada 15. Huruf-huruf ikhfa ni ada 15. Iaitu itulah ta, sa, jim, dal, zal, zai, lam. 15 huruf. Okay. Jadi baki 13 huruf itu adalah bukan huruf ikhfa lah. Okay. Itu adalah huruf, sama ada huruf izhar, idgham atau iqlab. 3 yang baki lah. Ini ikhfa ni yang terakhir, 15 baki huruf. Okay.
Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf-huruf ini, maka tuan-tuan tak perlu hafal lah 15 huruf ni, banyak kan. Tapi siapa yang nak hafal boleh. Dia ada rangkai kata dia lah. Dia punya rangkai kata kan, dia punya susunan supaya kita nak ingat dia punya susunan ataupun dia punya huruf. Tapi banyaklah. Mudahnya, untuk mudahkan kita hafal huruf yang sedikit je. Huruf apa yang sedikit? Huruf yang baki 3 hukum tadilah. Hukum izhar. Izhar ada 6 huruf. Mudahlah kita ingat 6 huruf berada di halqiyah, di kawasan rongga tekak kita ni. Iaitu hamzah, ha, ain, ha dan ghin, kha. Okey, kemudian pula kita hafallah huruf idgham yang 6, mim, nun, waw, ya, lam dan ra. 6 huruf juga. 12 dah dekat situ. 12 dah. Dan satu huruf iqlab iaitu ba, 13. Itu 13 baki huruf lah. Baki 13 huruf tu 15 huruf, iaitu huruf ikhfa. Selain daripada 13 huruf tersebut, maka itu huruf ikhfa. Mudah saja. Sebab huruf hijaiyah ni ada 28 kan. Okey. Terus kita kepada slide seterusnya, itu huruf-huruf dia. Kita tengok sedikit lagi ataupun apakah slide seterusnya. Okey, contoh. Contoh bagi bacaan ikhfa. Ni saya buat secara ringkas je slide. Saya tak pandai nak buat cantik-cantik. Ni pun secara ringkas je lah. Ta dekat situ. Okey, kita tengok contoh bagi bacaan ikhfa. Saya akan baca satu-satu contoh. Okey, ta. Macam mana bacaan ikhfa apabila nun mati bertemu ta? Jadi dalam mushaf bacaan ikhfa ini dia kalau nun mati itu dia tidak ada sebarang tanda. Dia tidak ada sebarang tanwin pula, kalau tanwin di depan dia akan berbentuk 99. Kalau tanwin di bawah dan di atas dia tidak selari. Itu menandakan bacaan itu adalah bacaan ikhfa. Itu sebagai ni sajalah pemudah cara untuk kita tahu saja. Apapun mesti kita rujuk kepada kaedah yang asal dalam kita nak meletakkan hukum bagi sesuatu bacaan itu. Okey, tengok contoh bagi ta, huruf ta, nun mati bertemu ta. Kuntum. Begitu bacaannya. Okey, tuan-tuan boleh tengok bacaan mulut saya. Kuntum, begitu. Nampak? Bukan bacaan begini. Kadang-kadang ada orang baca ataupun kita biasa baca, kita baca macam ni. Kuntum. Tu nampak tu. Kuntum. Kita memuncungkan bibir kita bila baca kuntum. Wa in kuntum ala safarin. Kita baca begitu kan. Nampak? Kuntum. Begitu Okey. Boleh Cuba bacalah kat tempat masing-masing, buatlah sendiri tak ada masalah. Tapi saya tak nampak lah. Tuan-tuan buatlah sendiri macam mana nak baca bagi bacaan ikhfa apabila nun mati atau tanwin bertemu ta. Kuntum, dia kena tarik. Kuntum begitu. Bukan kuntum, bukan muncung sepunjung-muncungnya. Kuntum begitu. Itu bagi bacaan bagi ta. Okey. Ataupun bagi ikhfa bagi bertemu huruf ta. Okey, seterusnya bagi huruf sa. Okey, huruf sa. Min samaratin. Jadi ikhfa ni tuan-tuan, ikhfa ni nun mati tu kita baca sembunyi. Ikhfa tadi macam mana? Dia tidak izhar, dia tidak idgham kita sebut tadi. Ikhfa ni maknanya mudahnya begini. Kita ni suka benda yang mudah je kan, cerita panjang payah Ustaz. Cerita yang mudah je lah. Yang mudahnya begini. Nun itu kita sembunyikan iaitu dengan caranya kita tarik hujung lidah kita jangan kena pada langit-langit. Begitu. Nun hujung lidah jangan sentuh pada langit-langit. Sembunyikan dia. Sorokkan dia. Nun tu hujung lidah tu tak kena langit-langit tu. Sebab kalau kena langit-langit dia akan jadi izhar. Tarik hujung lidah jangan disentuh pada langit-langit.
huruf tha pula min thamaratin. Tu tanwin min thamaratin. Min thamaratin, ikhfa. Tarik hujung lidah, jangan disentuh pada langit-langit, berhampiran pada langit-langit. Itu betul. Berhampiran pada langit tapi tidak kena pada langit-langit. Okey. Tarik je hujung lidah tu, jangan kena pada langit. Okey. Itu sa. Bagi huruf kha, huruf apa tu? Jim, sorry, jim. Khalqi, ini tanwin, khalqi jadid. Tanwin bertemu huruf jim. Khalqi, tarik hujung lidah, jangan kena langit-langit. Khalqi, itu ikhfa. Khalqi, dan dengung. Ingat mesti ada dengung. Khalqi jadid. Itu qalqalah pada dal. Jadid. Okey. Tanwin bertemu jim, ikhfa hakiki. Okey, mudah je. Terus kepada contoh bagi huruf dal. Tu nun mati bertemu dal. Ni dalam satu kalimah. Macam kuntum tadi satu kalimah. Okey. Dada. Begitu hujung lidah tu jangan sentuh pada langit-langit. Dada. Begitu Orang kata nak belajar baca ikhfa ni belajar pada orang Terengganu. Dia pandai orang Terengganu ni sebab dia banyak NG. Jadi dia pandai baca ikhfa ni kan. Okey. Tu tak adalah, itu bukan ukuran dia Walaupun saya orang Terengganu tapi bukan sebenarnya. Itu tak adalah Orang kata nak belajar imalah cari orang Perak kan sebab dia banyak imalah. Nak pergi mana? Wadduha dibaca kan. Tu imalah bagi orang Perak. Tidaklah. Itu hanyalah gurauan sahaja. Ikhfa begitulah. Dada. Dal ni tuan-tuan bacaan macam mana? Dada. Dal ni makhrajnya berada di hujung lidah di bahagian atas. Dia sifat dal ni lembut dada. Dada. Lepas tu kita baca dal ni bunyi macam pelak sikit. Da. Bukan da. Itu bacaan Arab, itu bacaan dal bagi orang Melayu. Da. Tidak, dia sebenarnya da. Gitu da. Macam bunyi budak-budak da. Dia pelak sikitlah. Jadi kalau kita nak baca da, begitu sebenarnya bacaan dia. Okey, terus kepada huruf seterusnya iaitu huruf zal. Min zahabin. Begitu za ni pun huruf yang lembut, huruf yang berada di hujung lidah. Jadi kita baca min za. Ingat nun mati tu mesti diikhfakan dan berserta dengan dengung. Min zahabin. Okey, min zahabin. Okey, terus kepada huruf zai. Unzila. Unzila. Ditarik. Unzila, bukan unzila. Unzila. Itu bacaan bagi huruf zai. Unzila. Tu nun mati tu ikhfa. Bertemu huruf zai. Seterusnya huruf sin. Min sulalah. Min sulalatin. Min sulah. Kita senang je baca ikhfa ni, tak perlu kita sentuh hujung lidah pada langit-langit dan dengungkan. Min sulalah. Okey. Terus kepada huruf shin. Yanshur lakum. Yanshur lakum. Ikhfa hakiki pada nun mati bertemu shin. Okey. Terus kepada huruf seterusnya, slide seterusnya Kak Syida. Mudah itu 8 huruf yang pertama. Okey, dan baki lagi 7 huruf. Huruf yang seterusnya huruf sad. Ni sad. Sad ni huruf isti'la, huruf yang bersifat dengan sifat isti'la, huruf yang tinggi. Okey, macam mana bacaan dia? Sad, kalau nun mati bertemu sad atau tanwin bertemu sad. Sad. Nampak beza tu bukan beza dari segi ikhfa. Ikhfa sama je.
Ikhfa tetap sama, bermakna lidah kita tetap kedudukannya tidak menyentuh langit-langit dan baca dengan dengung. Tapi yang membezakan ialah huruf, iaitu huruf sad. Maka bacaannya mesti begitu. Fa. Fa. Maknanya kita bila baca dengung tu terus kita nak masuk pada huruf sad yang bersifat dengan sifat isti'la, maknanya lidah kita terangkat ke langit-langit, bukan hujung lidah terangkat tapi pangkal lidah terangkat. Selain daripada dia ada sifat-sifat yang lain seperti itbaq. Fa. 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 Itu slow mo. Okey. Sad. Jangan baca saddu. Salah. Itu izhar. Atau fa itu idgham. Saddukum. Ikhfa. Okey. Bila kita tahu kaedah, mudah untuk kita baca sebenarnya. Cuma kita nak baca tu kadang-kadang tu herot sikit lah mulut kita kan, sebab kita ni bukan orang Arab. Jadi nak praktis tu lah, kena praktis lah supaya lebih mudah. Benda yang kita latih lama-lama insya-Allah lebih mudah. Huruf seterusnya huruf dad. Huruf dad di mana? Huruf dad berada di satu-satunya huruf berada di tepi bahagian lidah dan bersifat dengan sifat isti'la juga, selain daripada ada istitalah, selain daripada bersifat dengan istitalah, memanjang, maknanya sisi lidah itu memanjang ke tepi. Man dhalla begitu. Ikhfa hakiki bagi huruf dad. Okey. Terus bagi huruf ta pula. Ta pun sama juga antara huruf isti'la, huruf tinggi. Bunyi lain. Min tin. Tu bunyi dia. Okey. Min tinggi kan. Min tin. Min tayyibat. Contoh yang lain kan. Min tinggi, maka kita baca pun dengung itu setelah kita ikhfa, setelah kita dengung, maka bunyinya berbeza kerana huruf selepasnya. Itu seterusnya huruf dha. Dha ingat huruf dha kat mana? Dha di hujung lidah. Dha hujung lidah di atas, bahagian atas. Dha, tapi bersifat isti'la, dia tinggi, terangkat lidah. Dha, bukan za. Dha. Dhillan dhalila. Dhillan. Ikhfa. Dhillan. Tapi ikhfa selepasnya huruf dha. Dhilla. Okay, tuan-tuan kena baca sendiri kat rumah ni. Okay. Terus kepada huruf seterusnya iaitu huruf fa. Jami'an fa. Huruf fa berada di perut bibir. Jami'an fa. Jami'an fa yunabbi'ukum. Jami'an fa. Nampak? Jami'an fa yunabbi'ukum. Itu bacaan ikhfa. Pada huruf fa, pada perut bibir, gigi kita, gigi atas menyentuh bibir, perut bibir di bahagian bawah. Jami'an fa. Begitu Seterusnya huruf qaf. Huruf qaf. Ya qubun. Pun qaf ialah huruf isti'la. Yanqubun. Okey. Okey. Tu qaf, dan yang terakhir ialah huruf kaf. Man kana. Ka, huruf
Okey, makhrajnya berhampiran dengan qaf. Okey, walaupun berhampiran tapi sifat berbeza. Man kana. Itu bagi ikhfa hakiki bagi huruf kaf. Okey. Selesai 15 huruf-huruf ikhfa hakiki yang telah kita baca. Okey. Hukum bagi ikhfa hakiki. Terima kasih Kak Syeda. Dengung. Okey, hukumnya dengung. Dimaksudkan dengan ikhfa ialah menghilangkan nun dan tanwin daripada lafaz tetapi kekal pada sifatnya iaitu gunnah. Gunnah tu sifat bagi ikhfa yang berpindah dari lidah ke hidung. Okey. Ialah memanglah suara gunnah itu keluarnya daripada rongga khayshum. Okey, terus pada Kak Syeda, apa lagi slide yang ada? Lagi tak? Perhatian, masya-Allah ada perhatian okey. Qari, qari ni siapa? Qari ni pembaca Al-Quran lah, kita lah. Okey, qari. Kalau kari tu yang kita masak, qari. Kita semua ni dipanggil qari Qari perlu perhatikan beberapa perkara untuk melaksanakan ikhfa dengan betul serta menghindari daripada kesalahan menyebut ikhfa. Perlu ini banyak kesalahan yang berlaku. Okey. Apa dia? Yang pertama, antara kesalahan yang berlaku tidak terlalu isba', maknanya panjang. Waw pada dhammah. Kuntum jadi macam kuntum. Kaf tu dibaca panjang. Dibaca dengan ikhfa, dibaca dengan isba' pada waw, waw pada dhammah tu. Salah. Kalau alif pula man kana dibaca contohnya manka, panjang pada man kana. Salah Yang kalau dari bawah kasrah, dia pada kasrah min samaratin. Itu juga salah. Sepatutnya kan baca min samaratin. Tapi dia baca min samar, dipanjangkan. Okey. Baik, itu salahlah kesalahan yang berlaku. Yang kedua, kesalahannya apa dia? Kak Syeda bawah. Ya, okey. Seterusnya yang kedua, merapatkan lidah ke langit-langit ketika menyebut ikhfa. Salah macam tadi saya sebutlah. Maksudnya jangan kita sentuh langit-langit, jangan sentuh lidah pada langit, jangan rapatkan, tapi mestilah ikhfa, sembunyikan, iaitu lidah berhampiran, dekat pada langit-langit. Man kana kuntum ansa, begitu itu ikhfa. Okey. Yang ketiga, tidak dengung pada ikhfa. Ini juga kesalahan yang biasa berlaku. Bila baca ikhfa dia tidak dengung kan. Man kana min thamaratir rizqa. Min thamaratir rizqa. Salah lah. Min sama. Kena baca dengung. Dengung ni benda asas dalam bacaan. Banyak kesalahan pada dengung ni. Kadang-kadang kita tak perasan. Yang keempat, mengizharkan nun ketika ikhfa. Ini juga yang biasa berlaku. Dia tidak baca ikhfa, dia izhar. Macam apa contoh tadi? Min thamaratin. Dia dengung tu ada dah, tapi dia baca izhar. Kenapa dia baca izhar? Macam mana izhar tu? Iaitu nun, lidah tu terkena langit-langit. Min thamarah. Salah. Min thamarah. Baru betul ikhfa. Mengizharkan nun ketika ikhfa adalah satu kesalahan yang jelas, yang nyata. Okey, itu empat kot ada rasanya. 4 kesalahan yang ada pada bacaan ikhfa. Okey. Terus perbezaan ikhfa dan idgham. Sikit lagi kita pun ada masa lebih kurang 9 minit. Perbezaan idgham dan ikhfa. Idgham itu terangkat lidah ke langit-langit. Bacaan idgham gabung kan. Ikhfa tidak terangkat lidah. Okey. Idgham terdapat tasydid kerana kedua-duanya dengung. Idgham dan ikhfa ni kedua-duanya dengung, tapi perbezaannya itulah. Kalau idgham terangkat lidah ke langit-langit, maknanya kita kembali baca idgham. Kalau ikhfa tidak terangkat. Tasydid pada idgham dia ada. Adapun ikhfa dia tidak ada tasydid. Sebab tu dia tak menggabungkan. Adapun ikhfa tidak. Sebab tu dia tidak ada tasydid. Idgham yang ketiga, masukkan huruf ke huruf. Dia masukkan. Okay. Minwal, contoh. Man yawma, contohnya. Itu idgham. Ikhfa dia menyembunyikan huruf di sisi huruf. Maknanya sembunyikan huruf nun ataupun tanwin, nun mati tadi ke sisi huruf yang selepasnya. Dan yang keempat, perbezaannya idgham berlaku dalam 2 kalimah. Hanya 2 kalimah, tak boleh berlaku idgham pada 1 kalimah. Ingat kita pernah belajar bab idgham, kalau 1 kalimah dia adalah idgham mutlak.
Dan ikhfa berlaku dalam satu dan boleh berlaku dalam dua kalimah. Itu perbezaan sajalah untuk kita tahu bahawasanya beza antara idgham dan ikhfa. Okey. Ada lagi ke slide? Sudah. Ada lagi. Okey. Tafkhim. Menebalkan dengung apabila nun bertemu huruf ikhfa yang terdiri pada huruf isti'la, iaitu sad, dha, ta, za dan qaf. Okey, tebalkan huruf. Ini kena ingat. Tafkhim ni ialah tebal. Tafkhim ni tebal. Jadi bila mana kita baca tebal. Tebal, tafkhim. Contoh seperti tadilah. Syaraban tahura. Contoh yang tiqun, dengung tu, menebalkan dengung. Bunyinya lain bunyi kerana sifat hurufnya. Contohnya min dhari'. Min dhari', huruf dha. Huruf dha contohnya man zalama, dengung tu bunyi tebal. Okey. Tarqiq meringankan dengung. Tarqiq pula menipiskan dengung apabila nun bertemu huruf ikhfa yang istifal, yang rendah selain daripada huruf isti'la. Okey, satu lagi huruf isti'la tadi yang mungkin terlepas tu, huruf kha. Kha pun sama. Kha, sa, da, ta, za, qaf. Jadi tafkhim. Jadi batu kita bacaan tadi berbeza. Ikhfa tadi berbeza. Kalau huruf-huruf selepasnya istifal, bacaannya bunyinya berbeza berbanding dengan huruf-huruf isti'la bagi ikhfa tadi. Jadi ingat, mudah saja bacaan ikhfa mengikut kepada yang pertamanya sembunyi, yang keduanya dengung, adalah huruf isti'la, sifat isti'la yang tinggi iaitu yang kha, sa, da, ta, za, qaf tu, ataupun dia huruf istifal maka diringankan sedikit dengung, kemudian mengikut huruf selepasnya lah, huruf cara bacaan yang kita telah baca bagi setiap ataupun bagi 15 huruf ikhfa yang telah kita sebutkan tadi. Okey, itulah dia ikhfa secara pengajian secara teori je dan sedikit contoh. Ada lagi ke? Tak ada dah kot rasanya. Habis dah Okey. Baik. Ini mengaji secara ni kan. Online ni beginilah Okey, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, itulah dia dalam bab ikhfa dan juga iqlab. Secara ringkas secara ringkas ni, saya tidak masukkan semua benda dalam slide ni sebab masa kita 1 jam, jadi tak sempat untuk kita syarahkan setiap setiap ilmu dalam bab ikhfa dan juga iqlab secara detail hanya secara ringkas saja, secara asas, dan bagi saya itu yang paling penting. Yang paling penting sebagai kita, sebagai orang awam ni, kita nak memahami macam mana bacaan iqlab dan juga ikhfa. Begitulah yang telah saya sebutkan. Apapun dalam mempelajari ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tajwid ini, perlu kepada, yang saya selalu ulang, perlu kepada membaca secara talaqi musyafahah atau membaca dengan berguru, membaca sebutan supaya kita dapat mahirkan cara bacaan kita. Itu paling penting. Dan jangan malulah. Kita tak perlu malu dalam baca Al-Quran ni, jangan malu. Ada peluang kita bacalah, ada peluang kita belajar. Ini secara ilmu, secara teori, apa yang telah disusun oleh ulama dalam kitab. Tapi yang paling penting juga, kita perlu ingat bahawasanya Al-Quran ini dipelajari secara musyafahah. Baginda Nabi SAW mempelajarinya, mengambil daripada Sayyidina Jibril AS secara musyafahah, secara berguru. Begitu juga sahabat membaca secara berguru dengan baginda Nabi SAW. Begitulah budaya ataupun adat mempelajari ilmu Al-Quran, sehingga ianya ada satu ilmu yang orang kata apa, yang dipelihara oleh Allah Taala, kan? Di mana Allah Taala itu menjaga Al-Quran itu daripada sebarang penyelewengan, sebarang perubahan, untuk dijaga oleh umat Islam sehingga ke hari kiamat. Mudah-mudahan tujuan kita belajar, tujuan kita baca itu supaya bacaan kita itu menepati bacaan baginda Nabi SAW lah. Okey. Baik, ada soalan tak? Ustaz,
Ya, saya. Nak minta Ustaz tolong bacakan macam mana bacaan tarqiq tadi Ustaz. Tarqiq bagi ikhfa. Ya. Okey. Tarqiq bagi ikhfa ialah ketika mana nun mati ataupun tanwin itu bertemu huruf ikhfa yang istifal. Huruf ikhfa yang istifal apa? Selain daripada 7 huruf isti'la lah. Ya. ومن دخله كان آمنا ومن tu diringankan, tarqiqkan dengung. Qinwanun daniyah itu diringankan, ditarqiqkan. Contoh bagi huruf sin, min sulalah, bukan min sulalah, bukan min salah, min sulalah, nampak? Contoh kalau huruf jim, fasabrun jamil, fasabrun jamil, tu tanwin bertemu jim, diringankan dengung. Bukan maksud dengan ringankan dengung tu tak ada dengung, dengung tetap ada. Tapi yang membezakan adalah huruf selepasnya sifat isti'la atau istifal, yang membezakan bunyi dengung itu sama ada dia tebal ataupun dia lebih ringan. Kalau huruf isti'la, huruf tinggi contohnya sad, min salsalin, min sad, nampak tu bunyi tebal. Yansurkum, yansurkum, rihan sarsara, tinggi kan? Kuat sikit. Huruf dot pula macam tadi baca tadi, min dhari, min dha, tinggi kan, bunyi dengung. Itulah beza. Kalau tarqiq ringan, tarqiq huruf-huruf yang ringan. Kasih Ustaz. faman kana kiraman katibin, kiraman tanwin bertemu kaf, kiraman katibin. Itu boleh Kak Syida. Terima kasih Ustaz ya. Dapat kemahiran bacaan ikhfa dan iqlab tadi. Terima kasih Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa sekadar itu sajalah. Kalau tidak ada apa-apa lagi soalan. Kak Syida. Okey, baik. Jadi insyaAllah jika tidak ada apa-apa, kita ada apa-apa lagi ke Kak Syida atau Kak Zazaliah nak cakap? Untuk kita tutup majlis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Ustaz, tak dengar. Oh, tak dengar suara saya? Tak, saya guna laptop anak ni, baru nak belajar-belajar. Saya dengar suara Ustaz. Ustaz jauh. Dia kelang kabut sikit. Tak apa, okey, baik. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah insya-Allah kita. Jadi kita akhirkan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Rabu depan. InsyaAllah. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Kak Syida. Line tak bercantik sebenarnya. So macam terputus-putus je, tak apa dengar sangat apa Ustaz cakap tadi kan. Ya. Saya pun sama. Line tak elok lah kat rumah. Pagi ni. Dia berapa kali putus. Itulah, alhamdulillah recording, kita akan cari recording lah. InsyaAllah. Masa guna laptop ni asyik nak touch screen. Sebab dah biasa guna handphone nak touch je kan. Betul. Tu kena ada Klik je kat sini. handphone dengan komputer kena ada sebelah-sebelah. Alhamdulillah kan Allah mudahkan juga lah. Walaupun nak session kan duduk jauh sikit kan tempat dia.
InsyaAllah kita jumpa minggu depan ya Zaziah ya. Dah putus dah line dia. Dan dah lama tak guna. Terima kasih Kak Ida. Terima kasih Sama. semua yang hadir kelas. Okey. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah jumpa lagi insyaAllah Zia ya. Kak Syida end of akan sesi sebab ada kelas next class kan depan ni kan. Ya, Kak Ustazah Zawiyah dekat FB live lah. Okey. FB Seronok Ikhwan. Alright, okey. So Kak Syida stop kan ya. Okay.